Video ini Amin adakan khas untuk mereka yang bercadang untuk memohon pinjaman bercagar KWSP ataupun fasiliti sokongan akaun 2 KWSP, mahupun kepada mereka yang telah memohon yang mana sekarang ini telah pun diluluskan. Dan bukan bertujuan untuk menakut-nakutkan, tetapi untuk memberi sedikit pencerahan, untuk memberi sedikit penerangan agar kefahaman kepada mereka-mereka yang bakal memohon ataupun yang telah memohon ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Pinjaman bercagar KWSP ataupun nama khas yang diberikan oleh pihak KWSP iaitu Fasiliti Sokongan Akaun 2 KWSP. Pinjaman bercagar menggunakan akaun 2 KWSP sebagai cagaran untuk pinjaman tersebut, yang mana sekarang ini berada di dua bank, iaitu di MBSB Bank dan juga di BSN Bank. MBSB telah pun bermula seawal 7 hari bulan April, permohonannya telah dibuka dan kemudian diikuti oleh pihak BSN pada 15 April 2023. Permohonan untuk fasa pertama ini hanya dibuka kepada mereka yang berumur 40 tahun dan ke atas, mempunyai baki simpanan dalam akaun 2 KWSP sekurang-kurangnya RM3,000, dan fasa kedua bakal dibuka. Cuma belum diketahui lagi bilakah tarikh fasa kedua bakal dibuka untuk mereka yang berumur di bawah 40 tahun. Jadi sekarang ini ramai yang telah pun memohon dan mungkin ramai yang lagi sedang bercadang untuk memohon kerana menunggu pengeluaran KWSP 2.0 yang tak kunjung tiba. Jadi mungkin ramai yang akan mengambil keputusan yang terburu-buru untuk memohon pinjaman bercagar KWSP ini tanpa melihat akibat, tanpa melihat perkara-perkara yang mungkin ataupun bakal terjadi, tanpa mengkaji sedalam-dalamnya sebelum memohon pinjaman bercagar KWSP ini. Jadi dalam video pada kali ini, Amin nak memberi sedikit penjelasan berkaitan dengan apa yang bakal terjadi jika katakanlah anda mengambil pinjaman bercagar KWSP ini tetapi gagal untuk membuat pembayaran seperti yang telah pun dijadualkan sewaktu permohonan dibuat. Dan seperti yang dinyatakan di awal video sebentar tadi, perkara ini bukan untuk menakut-nakutkan tetapi untuk memberi penerangan, memberi realiti sebenarnya kepada anda-anda di luar sana. Okay, jadi sekarang ini pinjaman bercagar KWSP, apa akan jadi setelah anda menerima wang pinjaman tersebut tetapi gagal membuat pinjaman dengan sewajarnya seperti yang telah pun dijadualkan? Okay, yang pertama, sudah semestinya nama anda akan dimasukkan dalam SITOS ataupun SIKRIS. Okay, SITOS dan SIKRIS ini adalah tempat di mana pihak bank, pihak institusi kewangan di Malaysia ini akan menyemak terlebih dahulu jika anda ingin membuat pinjaman, jika anda ingin membuat ataupun memohon apa-apa sahaja fasiliti di bank ataupun institusi keuangan ini. Jadi, jika katakanlah nama anda telah pun direkodkan dalam SITOS sebagai pembayar yang buruk, yang bermakna anda gagal untuk membuat pembayaran ini, bermakna itu akan mengganggu gugat rekod anda yang mana untuk tujuan pinjaman seterusnya pada masa hadapan, pinjaman perumahan, kereta, kad kredit dan sebagainya, pasti akan memberi efek terhadap kelulusan pinjaman tersebut. Jadi itu antara perkara pertama ataupun utama yang bakal terjadi jika anda gagal untuk membuat pembayaran ini. Okay, dan seterusnya, jika anda gagal untuk membuat pembayaran juga, akan ada tambahan-tambahan interest dikenakan kepada anda, akan ada penalty, late fee dan sebagainya, yang mana jika ianya berterusan berlaku, mungkin nanti amount pinjaman anda akan menjadi berganda. Sebagai contoh, jika anda meminjam katakanlah RM10,000 dan anda gagal untuk membuat pembayaran dengan sewajarnya setiap bulan, ada late fee, ada interest on interest, ada pelbagai lagi processing fee akibat daripada kos-kos yang perlu ditanggung oleh bank untuk meminta kembali bayaran balik terhadap anda. Jadi semua ini akan meningkatkan amount pinjaman anda daripada amount asal yang telah pun dipinjam, dan mungkin akan menjadi berganda-ganda daripada RM10,000 sebagai contoh tadi, mungkin akan menjadi RM20,000 dan seterusnya akan berganda dan berganda lagi. Dan jika sampai ke satu tahap di mana katakanlah pinjaman anda itu daripada jumlah RM10,000 tadi telah pun menjadi melebihi daripada RM50,000 sebagai contoh, atas faktor-faktor, atas sebab-sebab tertentu, jika anda masih lagi gagal untuk membuat pembayaran,
pihak bank ada kuasa untuk menuntut hutang tersebut daripada anda, daripada mahkamah sebagai contohnya, yang mana jika anda gagal untuk membuat pembayaran tersebut, nama anda mungkin bakal dimufliskan akibat daripada kegagalan untuk membuat pembayaran tersebut. Kerana harus diingatkan, di Malaysia, tahap jumlah pinjaman yang boleh memufliskan anda adalah RM50,000 dan ke atas. Jadi itu antara perkara-perkara krusial yang mungkin bakal terjadi jika anda gagal untuk membuat pembayaran terhadap pinjaman yang telah pun dibuat ini. Jadi jika dilihat daripada perkara-perkara yang telah pun dinyatakan sebentar tadi, pelbagai sebenarnya perkara mungkin bakal terjadi kepada anda jika anda tidak menilai, jika anda tidak benar-benar mengetahui apakah tahap kemampuan anda untuk membayar secara bulanan terhadap pinjaman yang telah pun dibuat. Jadi nasihat Emin, jika anda benar-benar terdesak, lihat dahulu pembayaran bulanannya berapa setiap bulan, dan jika anda benar-benar merasakan mampu untuk membuat pembayaran tersebut setiap bulan, teruskan dengan membuat pinjaman tersebut. Tetapi jika anda merasakan bahawa perkara yang lebih drastik, yang lebih buruk bakal terjadi jika anda meneruskan dengan pinjaman tersebut, elakkan daripada memohon pinjaman bercagar KWSP ini. Dan sedikit informasi kepada anda, di luar sana pinjaman bercagar KWSP ataupun fasiliti sokongan akaun 2 ini bakal dibuka selama 1 tahun. Jadi anda mempunyai masa yang panjang sekarang ini untuk memikirkan perkara ini. Jika belum benar-benar berada dalam keadaan terdesak, elakkan daripada membuat pinjaman ini. Okay guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.